Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak mengajarkan doa kepada kalian kecuali sebagaimana doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda pernah membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah, malas, cemas, kikir ataupun bakhil. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini yang berusaha, seluruh ahli jawatan kuasa kerja muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan kita pada kitab lama muka surat 780 daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kitab ibu-ibu 631. Buku lain ada? Tak ada. 631 kitab ibu-ibu dan kitab saya 780. Kita masih lagi membahaskan tentang doa-doa yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, la aqulu lakum illa kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal hammi wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, atau kama qala an-nabi fil hadis. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku tidak mengajarkan doa kepada kalian kecuali sebagaimana doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda pernah membaca, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah, malas, cemas, kikir ataupun bakhil, berduka cita dan dari seksaan kubur. Ya Allah, jadikanlah diriku ini diri yang bertakwa, sucikan ia kerananya, kerana Engkau sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah yang menolongnya dan Engkaulah yang menguasainya. Ya Allah, aku berlindung daripadamu, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat, daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada diri yang tidak pernah puas dan doa yang tidak Engkau perkenankan. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita tengok satu persatu daripada doa itu. Yang pertama, kita minta perlindungan dengan Allah ataupun bersama Allah. Dalam bahasa lain dia, kita nak Allah tolong kita lah. Macam tu. Yang pertama, Allah jauhkan kita daripada ajazi. Ajazi maknanya lemah. Orang Arab di Mesir, kalau tua dipanggil Agus. Bahasa betul dia Ajus. Ain, Jim, Zai. Ajazi. Tapi sebab Arab Mesir dia tak boleh sebut Jim. Tak tahulah di kona Jim tu jadi Ga. Agus. Dia bertukar macam tu. Qaf jadi Hamzah, Burtuqal jadi Burtu'al. Itu Arab Mesir lah. Jadi orang Arab Mesir kalau tua dia panggil Agus. Agus. Lelaki lah. Kalau perempuan Aguzah. Kan? Orang tua perempuan. Baik, jadi yang pertama kita minta lindung dengan Allah daripada kita ni menjadi manusia yang lemah. Lemah ni maksud lemah dari segala sudut. Lemah dari sudut kesihatannya, lemah dari sudut tenaganya, lemah dari sudut buah fikirannya, lemah dari sudut ibadahnya, segala-galanya. Maknanya kita minta Allah beri kita kekuatan. Sebab itulah doa ini sangat penting. Dan doa-doa yang lain juga sebenarnya sangat penting dan mustahab. Sebab apa ibu-ibu sekalian? Sebab kita tidak ada kekuatan. Yang selalu kita wirid, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan apa yang Allah bagi pada kita. Tuan-tuan, ibu-ibu jangan sebut saya datang pagi ni sebab saya sihat. Bukan. Saya dah sebut dah banyak kali kan. Kita datang ni bukan sebab sihat. Sebab ramai orang sihat tak datang. Dia bukan sebab sihat tu. Sebab yang datang pun ada yang sakit tak? Terutama sakit hati tadi tu. Yang diumum oleh Haji Salwa tadi tu. Teknikal lah. Sebab tiket kau terbang agak. Oh, tiket bas. Ke Madinah Tufa, Ustazah Fiza Musa. Okey. bas. Ditangguhkan seminggu lepas. Yalah, sebab orang sedang tapis apa tu? Calon-calon. Jadi Datuk Hafizah dia terlibat lah. Ya, terlibat. Okey. Macam mana saya tak terlibat pula calon? Saya jadi penceramah je lah. YB juga yang berceramah kan. Okey lah tu. Baik. Itu pun sakit kan tu, sakit hati. Tapi sabar tuan, bukan jauh mana pun. Terus bila Haji Sarwan sebut boleh pergi sendiri, ni macam dekat je. Rupanya gombak je. 2 kali batuk sampai dah. Bukan jauh mana pun. Apa Ustaz 3 bas? 3 bas tu. Hebat tu. Okey lah. Baik, jadi maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita boleh mari ni sebab
Allah izin, bukan sebab sihat tadi tu. Kalau sebab sihat, orang boleh datang, ramai orang sihat boleh datang, dan ramai orang sakit takkan boleh datang. Itu jawapan dia kan. Tapi sebab Allah izin dan kita minta doa kekuatan tadi, termasuklah jangan lemah tu, maknanya kita minta jadi kuat semangat, kuat jiwanya dah, kuat tenaganya. Sebab apa pun ibadah dalam Islam ni, ibu ayah sekalian, dia memerlukan tenaga, dia memerlukan kekuatan, termasuk rohani dan jasmani. Dan kunci utama kita kena pegang betul-betul, semuanya itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena ingat sampai bila-bila. Bukan atas hebatnya kita, handalnya kita, cerdiknya kita, petahnya kami berceramah, bukan. Kan? Ibu-ibu faham sebab apa? Oh, ustaz hebat berceramah, handal. Bukan. Allah izin bagi faham. Kalau marilah penceramah paling handal dalam dunia ni, petah tak berhenti ni, tapi kalau Allah tak bagi faham, biol situ jugalah kita pun, kan? Memang tak kerti apa. Tapi kalau penceramah tu mungkin sangkut-sangkut ke tak lancar, tapi Allah nak bagi faham, dia faham juga. Dia semua tu pegang kuncinya, kebergantungannya adalah dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian wal kasali. Kasal maksud dia malas. Kita minta Allah lindung kita, jauhkan kita, bantu kita supaya jangan malas. Apatah lagi terlalu malas. Malas ni kita kata macam ni lah. Malas ni dia macam sifat fitrah lah, kita kata tak. Malas ni semua orang ada, cuma kadar dia saja. Kadar tu banyak ke sikit, beria ke tidak. Ada hari lah, bukan nak cakap nak tuduh ke apa, tak kan. Tapi ada hari kita ni macam malas nak datang kuliah. Setuju ke macam tak puas hati? Oh, laju angguk mana betul lah tu. Kan? Dia ada hari tau, malas betul lah nak pergi hari ni kan. Dia ada hari dia. Tapi tak boleh kata apa dah lah. Itu memang fitrah manusia. Bukan ibu-ibu je, kami pun sama tak? Ada hari macam malas nak pergi kuliah. Ada hari tu. Tapi kita lawan lah, terpaksa lawan sebab jadual, sebab memikir anak murid tunggu kan. Jadi dia macam tu. Jadi minta lindung dengan Allah ni supaya Allah jauh-jauhkan kita penyakit malas. Dia sebab ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, bila malas ni apa kerja pun tak jadi. Kan? Malah masak Foodpanda. Foodpanda ada, order saja kan. Malah nak order, tu tak boleh buat apa, tak dapat nak menolong itu kan. Tapi nak sebut, bila datang hari malas ni dia kacau sungguh kan. Macam contoh lah, ni contoh sebab ni kan kata semua tembak ke ibu-ibu ya, tak, ni contoh. Betul nah. Ada hari malas nak lipat kain tu kan. Ni contoh. Tengok dia punya kain tu macam Bukit Uhud tu. Dia longgok, angkat sidai, longgok kan, dah lama dah kau membukit. Tu kira hari malas lah tu. Dah tunggu anak balik asrama pula tolong kan. Jadi dia cerita dia itulah. Kalau dah malas ni apa kerja pun tak jadi. Kan? Apa benda pun tak boleh buat. Orang kata malas nak makan memang lapar, itu je lah. Jadi minta lindung supaya malas ni jangan jadi penyakit. Dipanggil penyakit malas, bermalas-malasan. Kalau sesekali dia datang, itu fitrah lah kan. Sesekali dia datang malas nak sembahyang sunat, malas nak derma, malas nak pergi kuliah, sesekali itu normal lah. Tapi dia bukan jadi satu penyakit yang orang kata berterusan, yang kritikal lah. Itu sangat bahaya lah. Jadi apa pun malas-malas ni kita kena lawan lah. Kan? Kita kena lawan dengan bangun buat kerja lah kan. Kadang kita dah sedap menyandar tu kan, lepas tu hujan rintik-rintik pula, dia mulalah mata pula kan, terkebir tepi sofa tu kan. Lama-lama syahid gitu. Jadi malas dah nak masak dia katanya kan, padahal ikan dah ada dalam sinki tu, tunggu masa nak kena siang aja. Jadi sebab itulah minta lindung. Bukan ceritanya kerja dunia saja, malas ni dia boleh ganggu ibadah juga kan.
Dia boleh ganggu. Kemudian wal jubni. Jubni ni jadi cemas ataupun kalau lebih tepatnya jadi penakut lah. Jubni ni dia lebih tepat dengan maksud takut, penakut. Jadi takut tak ketahuan. Dah. Jadi takut tak ketahuan ni pun bahaya tak? Takut tak tentu arah. Kalau takut yang fitrah itu tak apa. Kan? Kita takut macam kita tengok Langkawi banjir teruk kan semalam dah hari ni. Mudah-mudahan segera surut lah insya-Allah kan, sebab semua lokasi yang saya tengok di Langkawi itu, yalah sebab saya rumah Langkawi kan, keturunan Masuri ke-8. Jadi itu jangan tulis, tu aku tipu. Jadi semua lokasi yang saya tengok, Teluk Iu dengan Datai dengan Telaga Tujuh kan, semua tempat tu sebenarnya tak pernah banjir pun, jarang dan tak pernah banjir. Langkawi ni jarang banjir kan, tapi bila saya tengok tu ni lah macam ni, Teluk Iu tu sampai air laut naik ke darat kat atas jalan raya, mungkin hujan terlampau lebat takut. Jadi apa pun kita doa yang terbaik. Jadi kita takut banjir, itu normal lah kan. Kita takut dengar bunyi guruh, kita takut musim-musim pilihan raya nanti, takut ke? Takut dia tipu ke apa kan? Jadi banyak benda yang nak ditakutkan, tapi bukan sampai jadi penakut tak ketahuan kan? Jadi takut, jadi cemas tak tentu hala, bukan. Itu nanti dia kena macam penyakit anxiety pula kan, dia jadi cemas tak tentu arah, sikit pun dia jadi cemas kan, padahal belum apa-apa lagi. Jadi sebab itu minta lindung supaya Allah jauhkan kita daripada penyakit itu. Kemudian wal bukhli. Bukhli ni orang Melayu kata bakhil. Bakhil ni kira kedekut lah kan, berkira, kedekut, tak suka nak infak, tak suka nak belanja, tak suka nak sedekah. Benda ni penyakit yang agak kritikal lah. Bakhil, kedekut ni dia agak kritikal. So minta lindung, dan saya dah sebut dah banyak kali, nak hindarkan diri daripada penyakit bakhil ni, ubat dia rajin sedekah saja. Itu saja. Bila ibu-ibu buka je pintu tu, masuk nampak dah 2-3 tabung, berhenti sekejap, boh lah RM1 2 ke berapa dalam tu dah. Itu latihan untuk buang penyakit bakhil. Itu latihan yang terbaik. Sebab bakhil ni dia tak ada ubat. Ubat dia kena lawan dengan buang penyakit sayang harta, hubul mal ataupun hubul dunia, sayang dunia, sayang harta. Bila dah cinta sangat, dia akan jadi masalah. Sebab orang bila dah terlalu sayang, dia akan korban apa saja. Kalau orang cinta kan, dia dah terlampau sayang, dia akan korban apa saja untuk pasangan dia. Tapi kita ni bila sayang harta, dia akan terlampau sayang sampai tak nak pula berkorban. Itu pula penyakit dia. Dia kata penat aku cari susah, simpanlah dulu. Lama-lama tak infak. Sedangkan kita dah baca ayat Quran, kita dah jumpa dalam kitab azkar ni hadis-hadis Nabi yang menggalakkan kelebihan-kelebihan sedekah, wakaf, infak, bantu, jariah, apa saja bentuk kan. Dan jadilah ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, orang yang pemurah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin kan. Jadi orang yang pemurah. Saya share sikit lah 1-2 hari ni pengalaman saya dalam TikTok ni. Dulu tak dululah, 2-3 bulan lepas viral di TikTok ni. Ada seorang nama dia Sultan Pemurah. Dia menggelarkan nama dia Sultan Pemurah. Dia ni bila masuk live orang ni, dia akan bagi gift yang harga tinggi-tinggi lah kan. Dan saya tak pernah dapat daripada dia. Tu yang sedih gitu. Insan yang tidak terpilih lah kan, bukan rezeki. Tak apalah. Tiba-tiba 2-3 hari ni masuk pula seorang lagi Sultan. Nama dia Sultan Qarun. Lain macam nama tu kan, Sultan Qarun nama dia. Dan dia masuk dalam live saya 2-3 hari ni. Itu betul lah, memang rezeki saya tertulis kat situ pula kan. Dia bagi gift pun boleh tahan juga, besar-besar dia bagi. Pagi tadi saya buat live Yasin sekejap pun dia masuk, dia singgah kan. Jadi pemurah itu
Nama dia pemurah dah. Cuma nama tu macam-macam sultan. Saya tengok semalam ada sultan Arab, macam-macam nama dia. Padahal orang Melayu. Kan? Sultan tu dia menggambarkan diorang ni orang yang pemurah. Okey lah kan. Jadi dia singgah live sini dia bagi macam sedekah benda tu. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kita jangan berkira sangat-sangat. Berkira boleh sikit-sikit, tapi jangan berlebih sangat. Especially kita berkira dengan adik-beradik, saudara mara, apatah lagi dengan anak-anak, kan, bini. Kita dengar bagus. Pesan kat suami jangan berkira sangat dengan bini tu. Suka kita, kan. Jadi jangan berkira, sebab sedekah kepada, dia panggil ulil qurba, kaum kerabat, itu sedekah yang paling afdal sekali. Kadang-kadang kita rasa belanja orang luar tu lebih bagus, betul, tapi paling afdal sebenarnya keluarga. Kita dapat tahu anak buah, anak kakak kita, anak abang kita, arwah kakak, arwah abang, kan, dia dah jadi anak yatim umpamanya lah, kemudian dia dapat tawaran universiti, kita bagi. Setakat mana kita boleh tolong lah, kan, berapa ratus ke 1,000, 2,000 kita bagi. Itu sangat besar pahala kepada kaum kerabat. Tapi minta maaf sebut, macam saya cerita dulu, kadang-kadang kita seronok lagi belanja orang luar. Bagus, tu tak dinafikan, ada pahala. Tapi dari segi afdal tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Lepas sembahyang Isyak dengan geng masjid, tak apa, saya belanja satu meja. Yang bini nganga kat rumah, kan. Saya sekali ajak bini keluar, boleh ya, jom kita pergi makan. Tapi itulah, paling tinggi pun Maggi goreng lah. Naya ke anak bini kita, kan. Yang lain kari kepala ikan nak. Anak bini Maggi goreng, kuih tiaw goreng, tu pun tak ada telur. Naya sungguh lah, berkira sangat. Jadi kita tukar dia punya cara tu. Dahulu kan kaum kerabat, ahli keluarga, kemudian baru orang luar lah. Tapi dua-dua tu ada pahala, jangan risau, kan. Kami dah sedekah banyak ni kat orang luar, tak apalah, tapi jangan abaikan keluarga. Itu maksud dia, kan. Kena win-win lah, kita jaga elok-elok. Sebab jangan ada sampai penyakit bakhil ni melanda dalam diri kita, wal'ayazubillah. Itu yang kita takut. Baik, kemudian walhammi. Hammi ni sedih ataupun berduka cita, kemurungan, dia boleh masuk lah semua tu, kan. Jangan kita ni sikit-sikit sedih, tak ada kena-mengena pun semua nak disedihkannya, kan. Jadi minta Allah jauhkan kita daripada duka cita. Kita nak biar hidup kita ni seronok, hidup kita ni happy, hidup kita ni bahagia, macam itulah, kan, supaya jangan ada perkara-perkara yang menduka citakan kita. Kemudian wa'azabil qabr, minta juga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita semua daripada azab kubur. Nama pun azab, ya. Azab ni bukan benda kecil lah. Jadi kita ni bernasib baik sebab masih hidup, kan. Kita tak tahu macam mana rupa sebenarnya alam barzah itu. Kita tak tahu macam mana malaikat maut tu rupa dia. Malaikat Munkar Nakir tu yang menyoal jawab dalam kubur tu macam mana cerita dia, kita tak tahu. Secara hakikat, yang kita tahu dengar daripada cerita ustaz-ustaz, yang ustaz tu pun belum masuk kubur lagi. Dia hanya bercerita berdasar hadis Nabi aja, berdasarkan kisah-kisah yang masyhur, kan. Tapi realiti ustaz yang berceramah tu pun tak ada lagi pengalaman tu, kecuali dia dah meninggal besok lah. Jadi kita apa pun minta lindung supaya ya Allah kau jauhkan kami daripada azab kubur. Sebab ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, kalau kena, na'udzubillah, kalau kena azab kubur ni, dia bukan sekejap tau. Bayangkan Qarun, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Paling tidaklah, paling dekat Abu Jahal, Abu Lahab lah zaman Nabi kita, kan. Itu pun dah 1400 tahun dalam alam barzah. Apa yang mereka nak tanggung tu? Sementara nak menunggu kiamat yang tak tahu bila tempoh kiamat. Bila jarak lagi ke depan 10 tahun ke 100 tahun ke 1000 tahun, kita pun tak tahu.
Jadi selama itu mereka duduk dalam alam kubur ataupun alam barzakh ataupun dipanggil juga alam transit menuju hari kiamat. Allah letak situ dulu, transit dulu. Sementara nak tunggu kiamat, semua nak longgok sekali kan. Allah transit yang dah mati tu asing duduk sini dulu. Duduk situ. Kalau duduk sesaja, okey. Duduk relax berbaring kan, tak ada apa, okey. Ni masalahnya satu, sama ada kena azab atau dapat nikmat. Itu yang takut. Takut yang azab tadi tu. Kalau nikmat, alhamdulillah lah, Allah lapangkan kubur, Allah bagi cahaya yang terang benderang kan. Kemudian Allah jadikan kubur kita taman syurga. Okeylah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kan, macam kita tengok isu yang viral sehari dua, yang perempuan yang mati terbakar tu kan, yang insiden suami dia tak dapat nak selamatkan dia. Ialah itu, pertama kita pegang itu sampai masa kan, ajal dia. Dan kedua, itu rezeki suami dia dapat hidup. Sebab masa dia hentak daripada lori, dengan belakang lori ni, daripada belakang tu, kemudian yang kereta dah tergepit kan, kemudian yang betul-betul cermin pecah tu suami dia punya side, isteri dah tergepit. Jadi isteri kata tak apa, abang keluar dulu, lagi pusing, selamatkan saya. So bila suami dia keluar, merangkak daripada tingkap tu, terbakar kan, meletup. Dia terbakar dan lepas tu berlakulah satu dua letupan juga, letupan kecil lah, sebab enjin kan. Jadi tak dapat selamat. Walaupun ialah suami dia meraung tepi tu, kita dengar pun sayu tak. Tapi katanya lah, saya tengok pula semalam, keadaan mayat tu tidaklah terbakar orang kata sampai 100% rentung tadi. Itu pula kelebihan ni, kita pun tak tahu amalan dia hebat macam mana. Allah uji dia 3 tahun kahwin belum dapat zuriat, baru balik umrah seminggu baru balik umrah. Allahu Akbar. Jadi itulah habuan kita ni, kita tak tahu. Kita hari-hari scroll TikTok apa semua ni, kita tengok itu habuan orang lain. Nah, habuan kita tak tahu macam mana. Jadi tak payah nak kecam siapa-siapa, kita doa yang baik-baik saja kan. Walaupun cerita tu elok, katanya jasad dia tidaklah rentung 100%, walaupun tengok api tu boleh tahan kan. Nak menunggu bomba sampai entah berapa minit kemudian tu lewat juga, memang rangka je, kereta tu tinggal rangka kan, memang habis semua. Tapi khabarnya jasad dia tidaklah 100% terbakar. Allah jagalah kan. Mungkin adalah amalan ikhlas dia yang kita tak tahu. Itu saya kata tadi, maknanya kita ni buat apa yang terdaya kita buat, kunci dia mesti ikhlas. Dan jangan hina amalan orang. Jangan hina kan. Tengok orang sebelah sedekah RM1, kita menjeling, wish, handbag boleh tahan. Handbag kawan tu dia sibuk, biarlah kan. Handbag boleh tahan, bubur RM1 apa barang makcik ni kan. Jangan. Ya, handbag dia boleh tahan, tantang RM1 je dalam tu. Duit tak apa nak ada dah ni kan, tengah bulan ni, mana nak tahu. Jadi kita ni jangan condemn amalan orang, jangan hina benda baik yang orang buat. Kita tak tahu itu daya dia mampu tak. Yang kita pun tak tahu kita macam mana lagi. Jadi sebab itulah ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun jalan cerita kita ni, buatlah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan beri kebaikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian sambung lagi, dia kata doa itu Nabi baca, ya Allah, jadikan diri aku ini diri yang bertakwa. Allah. Jadikan diri kita ni orang-orang yang bertakwa. Sucikan ia kerana engkau yang sebaik menyucikannya, engkaulah yang menolongnya dan engkaulah yang menguasai. Jadi maksud dia dalam doa itu, ibu ayah sekalian, asas utamanya Nabi minta supaya kita semua ni menjadi golongan yang bertakwa, yang ada rasa gerun kepada Allah, yang ada rasa takut dengan Allah, ada rasa bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat. Sebab kita tak tahu, macam saya kata tadi, contoh yang kematian perempuan kan, kita tak tahu
amalan dia. Saya jumpa kuliah subuh baru ni satu ustaz juga. Saya tak tahu asal tu dia ustaz, sebab saya baru kenal dia pagi tu je. Sebab kuliah subuh saya situ baru 2 kali kan? Jadi tak apa kenal jemaah situ. Jadi habis kuliah subuh dia tunggu dekat ruang legal luar tu lah, dekat beranda luar masjid, bertongkat. Dia kata, Ustaz tinggal mana? Saya sebutlah tinggal dekat sini je. Doakan saya Ustaz, dia kata. Saya kata nak doa apa ni je? Saya setahun lepas kena stroke. Kena stroke, dia bertongkat tu sebab stroke. Rupanya dia ustaz di Cakim lah senang sebutnya kan. Dia nak pencen lah masa tu, tahun lepas. Dia kata lagi 2 minggu saya nak pencen Ustaz, saya kena stroke. Allah bagi awal sikit lah, 2 minggu sebelum. Tapi dia kata syukur Ustaz, saya kena stroke ni sebelah badan, macam major stroke jugalah. Tapi Alhamdulillah dia kata mulut saya tidak herot. Mulut saya tak herot, otak saya ni tak kacau. Saya boleh ingat semua ayat Quran yang saya hafal. Saya boleh ingat semualah ilmu-ilmu yang masih ada sementara masa jadi ustaz tu kan. Dan tak ada apa Ustaz, cuma badan saja. Dan ini dah setahun Ustaz, Alhamdulillah dah banyak kurang sikit. Saya pergi merata-rata lah. Orang kata try tradisional kampung apa semua macam-macam lah, urut lah apa semua-semua. Saya kata, Ustaz boleh buat kereta ke? Boleh Ustaz. Saya pernah bawa sampai ke Merah Highland, pergi kursus seminar ustaz macam-macam lah kan. Saya dengar pun, ya betul Ustaz, saya boleh bawa kereta. Cuma dia bersyukur tu sebab mulut dia tu tak herot, otak dia masih ingat. Dan saya kalau subuh Jumaat Ustaz, surah sejadah semua insan saya boleh ingat Ustaz. Saya jadi imam, saya boleh buat semua tu. Dia kata syukur pada Allah. Cuma hari yang dia kena stroke tu, dia telefon pejabat. Dia kata beritahu kawan dia, aku tak dapat datang ni, stroke. Kawan dia kata jangan buat lawak. Sebab apa jangan buat lawak? Sebab dia boleh bercakap. Sebab dalam kepala kita stroke je, mulut herot tak boleh bercakap, telur sikit. Dia kata semua kawan-kawan pejabat saya kata saya buat kelakar Ustaz. Dia kata saya buat lawak. Saya kata aku bukan buat lawak ni, aku kat hospital. Jadi itu kan maknanya, ialah bila kita jaga hak Allah ni, kok ya Allah uji kita, Allah pasti akan uji hamba dia lah. Dengan apa kaedah sekalipun, tapi dia mesti akan bagi kelebihan dekat situ. Jadi jangan rasa bimbang, jangan rasa rugi jadi orang bertakwa. Jangan susah hati kan, sebab Allah yang anugerahkan ketakwaan itu. Tahap iman kita, keyakinan kita, itu Allah yang hadiahkan pada kita. Dengan asbab kita usaha, kita mengaji, kita dengar kuliah, kita beramal, kita berzikir, berselawat, semua bersedekah kan. Itu semua punca-punca menambahkan iman dan ketakwaan. Dan Nabi sampai berdoa, bukan benda kecil. Bila Nabi minta dalam doa-doa baginda, ini semua benda besar. Nabi kata, ya Allah jadikan aku orang yang bertakwa. Logiknya ibu-ibu sekalian, Nabi manusia paling bertakwa dalam dunia. Kadang-kadang kita rasa apa ni Ustaz, Nabi minta macam ni, Nabi pun dah paling bertakwa. Bukan, sebenarnya Nabi nak ajar untuk kita minta. Untuk kita, sebab Nabi memang dah manusia yang paling bertakwa kan. Nabi ajar benda tu untuk kita. Macam Nabi ajar doa lah. Kata Ummu Salamah, kita rojok dalam kitab Riyadhus Salihin. Ummu Salamah ni salah seorang isteri, dia panggil isteri tua Nabi lah. Dan Ummu Salamah ni kalau ikut riwayat, dia antara isteri Nabi yang agak cantik, rupa paras. Itu Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi yaqulu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, sambung sampai ujung doa itu. Saya nak relate dengan kenapa Nabi minta supaya dia jadi orang bertakwa, sedangkan dia dah bertakwa dah. Sebab poin dia, Nabi nak ajar kita doa itu, suruh kita minta. Sama macam cerita Ummu Salamah tadi. Ummu Salamah kata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
setiap kali baginda keluar daripada rumah, Nabi keluar je rumah, Nabi akan baca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kemudian Nabi baca doa, Ya Allah, aku mohon perlindungan denganmu an adillah, supaya aku jangan jadi sesat, ataupun au udallah, atau aku disesatkan oleh orang lain. Sama poin dia. Buat apa Nabi baca doa tu, Ustaz? Nabi bukan sesat pun. Nabi sentiasa dalam petunjuk Allah. Tapi sebenarnya doa tu untuk kita. Itu cerita dia. Jadi, apa pun kita kena minta, Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman. Sebab Engkau yang pegang semua tu, Ya Allah. Sucikan kami, terutama hati kami. Sebab hati manusia ni, ibu sekalian, tuan-tuan, dia senang kotor. Kan? Hati kita ni senang berkarat. Hati kita ni senang pada benda-benda yang tak elok. Dia senang sangka jahat, senang nak buruk sangka, senang nak sakit hati, senang nak macam-macam bab hati. Jadi minta Allah sucikan hati kita ni bagi jadi elok lah. Baik, kemudian sambung doa tadi, Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, pertama daripada ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Sebab kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, ilmu itu terbahagi kepada dua, ataupun ilmu itu ada dua jenis. Siapa kata? Imam Ghazali kata. Yang pertama, kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat, yang memberi manfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak memberi manfaat. Apa maksud ilmu yang memberi manfaat? Imam Ghazali kata, ilmu yang memberi manfaat itu maksud dia ilmu yang memberikan manfaat kepada pelakunya atau pemilik ilmu itu. Dan sebaliknya, ilmu yang tidak memberi manfaat iaitu ilmu yang tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Contoh ilmu bermanfaat macam kita belajar ilmu solat. Kita belajarlah dengan mana-mana ustaz ke ustazah bab fiqah umpamanya. Kan, ambil wuduk macam ni, rukun dia begini, batal dia macam ni, sah dia, syarat dia begini. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita praktikkan ilmu tu. Itu maksud dia ilmu yang memberi manfaat. Manfaat pada kita. Oh, macam ni cara ambil semayang. Oh, macam ni cara semayang berjamaah yang betul. Oh, macam ni cara semayang jamak kasar ketika musafir. Ada ilmu tu, kita belajar dan praktik, baru jadi manfaat. Kalau belajar saja, dapat pahala. Tak praktik, tak dapatlah pahala praktikal tu. Tapi bila dipraktikkan, barulah dia jadi lebih bermanfaat. Sama macam ilmu yang tidak memberi manfaat. Belajar ilmu mencuri umpamanya. Buka YouTube, cara curi tabung masjid. Contoh. Jangan dia buka. Contoh. Oh, ni skin ni peralatan pertama, kena ada pisau, kena ada gam, chewing gum semua. Kena ada pembaris ke, kena ada tali pancing ke apa tak. Contoh. Kita pun boleh try. Itu jadi ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi ingat, ilmu ni sangat banyak. Dan kita kena yakin semua ilmu-ilmu agama, wa ima ilmu dunia sekalipun, tapi ada manfaat, belajarlah. Contoh ilmu dunia apa? Cara penjagaan kereta. Dunia kan? Jaga kereta kan? Cara penjagaan rumah, cara menanam pokok bunga. Itu semua ilmu dunia. Kalau ilmu akhirat ni, cara semayang, cara puasa, cara haji, cara umrah, cara itu, cara ini. Itu ilmu akhirat. Pun wajib kena belajar, kena tahu. Dunia pun asal manfaat, bismillah, jalan. Kadang-kadang kita tengok dalam video-video pendek lah, orang buat tutorial cara pemanduan kereta yang betul. Contoh kan, cara pegang steering macam mana, steering dengan badan kita jarak dia yang terbaik macam mana kan, seat kita tegak ke sengit ke macam mana. Itu pun ilmu kan. Sebab pemanduan ni penting lah. Ibu-ibu semua mandu.
Tapi kalau silap teknik pemanduan, na'udzubillah, itu yang boleh jadi macam-macam kan, accident dan sebagainya. Jadi itu pun ilmu dunia, tapi sebab dia memberi manfaat, tetap dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang kita nak minta lindung ni adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin contoh dia, walaupun ilmu tu baik, tapi kita tak praktikkan. Ni pun saya takut juga nak sebut, sebab kita pun kadang tak buat juga. Saya lah, ibu mungkin buat kan. Kita dah belajar dah ilmu kelebihan bangun malam, tiba-tiba tak bangun. Itu yang takut tu. Dia akan jadi tidak memberi manfaat. Jadi apa pun jalan cerita, kita cuba yang terbaik, kita usahakan ilmu yang kita belajar ni kita faham, dan cuba buat apa yang dikehendaki oleh ilmu yang sedemikian. Yang kedua di hujung tu, wa min qalbin la yakhsha, minta lindung dengan Allah supaya jangan jadi hati kita hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak fokus. Khusyuk tu macam kita kata fokus lah tak? Khusyuk dalam semayang, fokus dalam semayang, lebih kurang lah tak? Maknanya dia dekat-dekat macam tu lah, nak bagi mudah faham. Jadi kita minta lindung supaya jangan Allah jadikan hati kita ni jenis bolak-balik, jenis tidak khusyuk, tidak ada stand, tidak ada pendirian, hati yang tidak istiqamah. Minta lindung. Kita nak hati kita ni hati yang kuat, hati yang istiqamah, hati yang sentiasa menurut segala arahan dan perintah Allah, dan lebih cantik menjadi hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk ni lebih tepat dia kita kata hati yang sentiasa tunduk lah. Kan bila khusyuk kita tengok bawah itu kan, ibaratnya tunduk, hati yang sentiasa tunduk kepada segala arahan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir daripada doa itu adalah bukan, ada lagi, wa min nafsin la tashba, dan daripada jiwa atau diri yang tidak pernah puas. Kan, daripada jiwa yang tak pernah puas. Memang jiwa kita ni payah nak puas, terutama yang melibatkan benda dunia. Kan, dunia ni tak ada ceritanya puas, tak ada. Dia bila dapat, dia nak lagi bagus. Kan, dapat RM10, oi, kalau 20 kan okey ke? Nampak? Itu perangai manusia. Hati yang tak pernah puas. Pergi makan kenduri semalam, contoh tak, pergi makan kenduri kahwin, adalah rendang ayam dah ada, ayam sap merah ada. Dia kata kalau ada kambing okey kan. Nampak? Manusia kan, bila dah ada kambing dia nak binatang lain pula. Kalau ada landak pun sedap. Dia nak landak pula dah. Jadi itulah jiwa yang tak pernah puas. Sebab dunia ni dia memang macam tu. Jadi sebab itulah wajib kita sentiasa meletakkan diri kita menjadi hamba yang bersyukur, kan, yang berterima kasih. Alhamdulillah ya Allah, pagi ni kau jadikan cuaca cerah sikit. Alhamdulillah pagi ni hujan. Alhamdulillah hari ni mendung sikit ya Allah. Apa pun kita syukurnya. Sebab itu bukan bidang kuasa kita. Kita komplain-komplain pun boleh dosa pula, kan, merungut. Asyik hujan je, bila nak kering baju. Contoh tak? Merungut tu, kalau dari segi tasawuf, merungut tu potong mata. Tasawuf lah. Tasawuf ni dia tak boleh komplain tau. Dari segi ahli tasawuf, dia tak boleh komplain, tak boleh merungut, tak boleh tak boleh tak boleh. Potong markah. Itu ahli tasawuf. Sebab kita ahli tasawuf okey lah. Kita tak berapa tasawuf sangat, kita tasawuf aja, kan. Contoh ginilah, kita buat kereta kan, katalah kita mandu highway, kita masuk lane kanan, tengah laju ni tiba-tiba zap kereta depan slow 60 km sejam. Kalau kita kata ya mangkuk betul kereta ni, kan, mangkuk betul kereta ni, kalau tasawuf betul markah akhlak kan. Dia kena redha. Allah dah takdir kereta ni depan aku, dia bawa pula memang mangkuk ayun sikit, tak apalah, aku duduk tepi.
Tapi sambil potong jeling tak, itu pun potong berkah. Kan? Itu kalau betul-betul tasawuf. Tapi sebab kita ni kan dah macam tasawuf tadi tu kan, jadi okey lah, pelan-pelan lah. Kalau dah marah pun istighfar lah cepat-cepat kan. Saya kena ke kemarin dulu macam tu. Dia macam lorong taman kita ni lah depan ni kan. Saya lalu slow je. Lepas tu ada kereta depan, dia nak masuk ke kanan dia, maknanya kiri saya lah. Dia tengah laju kelang-kelang kabut nak masuk sodok, dia nampak saya, dia berhenti. Lepas tu saya berhenti lah, saya kata jalan lah. Sambil dia corner, mulut kumat kambing. Saya rasa dia memang maki aku lah kan. Saya kata apa pula salah aku ni? Saya kat rumah yang apa salah abang ni? Tak tahulah dia kata. Kita bagi jalan tu, tiba-tiba dia maki hamun juga kan. Saya pun tak apalah, kita istighfar nak buat apa. Kita nak maki balik pun dia bukan dengar pun kan. Dapat dosa je. Jadi sebab itu benda-benda macam ni minta tolong dengan Allah supaya jiwa kita ni kuat dan sentiasa bersyukur. Apa saja ibu ayah sekalian, syukur tu kunci yang paling terbaik kan. Sebab Allah ni dia suka orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah kata aku tambah lagi. Itu memang perangai Allah. Kan, dia suka orang yang syukur dan Allah benci orang yang kufur, yang tak reti nak berterima kasih. Macam tu. Dan yang terakhir dalam doa itu, minta lindung juga daripada doa yang tidak dimakbulkan Allah, ataupun daripada doa yang tidak diperkenankan Allah kepada kita. Macam tu. Sebab doa ni hari-hari kan, kita berdoa ni setiap hari kita berdoa. Doa lepas sembahyang, doa dalam kereta, doa nak pakai baju, buang baju, semua sebenarnya ada doa. Cuma baca tak baca je lah kan. Tapi doa yang kita minta ni, yang lebih kita fokus ni selalu lepas solat, ataupun bangun tahajud kan, lepas waktu duha ke apa, lepas kelas kita doa. Itu antara doa-doa yang kita fokus, yang kadang kita minta sungguh-sungguh. Walaupun yang kita minta tu sebenarnya doa yang sama saja. Hari-hari minta doa yang sama. Minta sihat, minta mati yang baik, minta Allah terima amalan, minta Allah redha dengan kita, minta syurga. Itu je doanya. Tapi hebatnya Allah ni, dia tak pernah jemu pun. Dia tak pernah jemu dengar doa hamba dia. Itu hebatnya Allah. Kita kalau orang hari-hari sebut benda sama, meluat tu kan, tak payah ni lah. Katalah kami ustaz cerita benda sama je, ustaz ni minggu lepas dah sebut lah, apa ulang-ulang je. Kita pun menyampah lah tengok ustaz, contoh lah tapi jangan menyampah kepada ustaz. Contoh maknanya sifat bila berulang tu cepat jemu. Allah dia tak gitu. Allah ni sangat hebat, sangat baik, sangat hebat. Malahan dalam hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim tu, saya baru baca kemarin kuliah subuh. Dalam hadis tu diceritakan Allah turun 2/3 malam akhir ke langit dunia setiap hari, setiap malam. Bukan malam tarawih je, bukan malam Ramadan je Allah turun. Tiap-tiap malam 2/3 malam akhir, maknanya ujung-ujung waktu sahur tu, pukul 4, pukul 5 pagi lah lebih kurang macam tu, sebelum subuh Allah turun ke langit dunia. Turun tu wallahu ta'ala a'lam. Turun tu jangan bayang Allah ada kat langit dunia dekat. Turun tu menggambarkan Allah sangat dekat dengan kita. Sampai Allah tanya dalam hadis tu, Nabi kata Allah tanya, siapa yang minta pagi ni aku bagi kat dia. Siapa yang minta ampun aku ampunkan dia. Siapa yang berhajat aku lunaskan hajat dia. Walhal hari-hari kita minta benda sama kan. Itu hebatnya Allah. Jadi yang kita takut adalah doa yang tidak diperkenankan. Semua orang mengharap doanya lulus. Semua orang nak doanya lulus. Tapi kena ingat apa yang ulama pesan, Allah bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Kalau kita mahu 30 juzuk doa tu lah semua kita nak kan. Nak kaya, nak itu, nak ini, nak muda tu yang tak tahan tu. Kau agak-agak sikit, dah masuk remaja purba dah ni, nak muda apa benda ni kan. Jadi doa tu biar relevan sikit.
Kalau muda jiwa tak apa. Ya Allah mudakan mudakanlah jiwa aku. Boleh tahan lagi kan. Ya Allah mudakanlah wajah aku. Kan? Lain macam doa kita ni. Jadi apa pun tak salah, nak minta-minta lah, tapi yang sesuai kan. Jadi Allah akan bagi, kata ulama, yang perlu saja. Mungkin 20 doa listing kita tu perlu 3 je. So Allah lepas 3, 17 tu takkan dapat. Atau mungkin dapat kemudian hari bila sampai saat yang sesuai. Yang perlu Allah akan lulus lepas. Jadi sebab itu dalam bab berdoa, kunci dia kena sabar. Itu je. Sabar banyak. Jangan mengeluh. Saya dah doa 20 tahun ustaz, tak dapat-dapat ni, macam mana ni ustaz? Dia mengadu kat ustaz. Doa dia dah 20 tahun. Dia tak tahu doa ustaz dah 35 tahun. Lagi lama pada dia. Lagi lama pada dia. Berbuih dah tak dapat-dapat nak. Jadi kena sabar. Doa Nabi Allah Musa pun saya dah cerita banyak kali kan. Saya kalau bab kita minta lambat dapat ni, motivasi saya doa Nabi Musa. Ibu-ibu rojok ayat 88, ayat 89 surah Yunus. 88 itu doa Nabi Musa. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Kemudian ayat 89 surah Yunus, Allah jawab doa tu. Allah kata qala qad ujibat da'watukuma. Wahai Musa dan Harun, Allah kata aku perkenankan doa kamu berdua. Doa tu yang baca Nabi Musa, yang aminkan Nabi Harun. Apa doa tu Nabi Musa minta? Sebelum dia minta, dia cerita dulu masalah. Itu sebaiknya adab berdoa, kata ulama. Nabi Musa bukan tunggu minta Allah lingkupkan Fir'aun, tak. Dia cerita dulu luahan hati. Wahai Tuhan, engkau dah bagi dah pada Fir'aun dan pembesar-pembesar dia, malak-malak ni maknanya pembesar-pembesar dia lah. Kalau hari ni bahasanya menteri-menteri lah kot kan. Kau dah bagi dah pada Fir'aun dan menteri dia zinatan, segala hiasan dunia, wa amwalan, segala harta benda dunia, fil hayati dunia, harta dan kuasa kat dunia ni kau dah bagi dah semua dekat Fir'aun dan menteri dia. Wahai Tuhan, Rabbana liyudillu an sabilik, tetapi wahai Allah, Fir'aun gunakan dua benda tadi, harta dan kuasa dia, untuk sesatkan penduduk Mesir. Lepas tu baru dia minta Rabbana tamis ala amwalihim, wahai Tuhan, engkau musnahkan segala harta benda Fir'aun. Washdud ala qulubihim, kau tutuplah pintu hati Fir'aun itu ya Allah. Fala yu'minu, Fir'aun ni jenis dia tak akan beriman sehingga dia melihat azab yang pedih. Itulah bunyi doa Nabi Musa yang Allah rakam dalam Quran, yang diamin oleh Nabi Harun alaihi salam. Jadi konsep berdoanya cerita dulu baru minta. Salah ke terus minta? Tak salah. Ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Boleh? Tapi kalau cantik lagi, ya Allah, kami ni beramal tapi kadang buat ya Allah, kadang tak buat. Kadang-kadang ikhlas, kadang tak apa ikhlas ya Allah. Tapi apa pun kau terimalah amalan kami. Itu paling cantik lah. Cerita dulu lah. Cerita masalah dulu. Ya Allah, pandaikan kami. Boleh minta terus jadi pandai. Tapi cerita dulu, ya Allah, kami lembab ya Allah. Kami ni bengap ya Allah. Otak dah tak apa nak center ya Allah. RAM dah kurang ya Allah kan. Cerita masalah dulu, ujung pun minta ya Allah, jadikan kami otak yang bergeliga ya Allah. Boleh? Itu lagi cantik lah kan. Baik, poin dia sekarang ni, bila doa Nabi Musa tu lulus? Itu soalan dia. Adakah pagi ni doa, petang tenggelam Fir'aun? Tak. Ulama tafsir banyak hurai. Hari ni Nabi Musa doa, tenggelamnya Fir'aun selepas
50 tahun doa itu dibacakan. Doa kita tadi baru 20 tahun kan. Sabar. Ini doa Nabi Musa, kita Encik Musa. Kan? Nama tok laki kita Encik Musa. Jadi sabar dulu. Buat-buat bertenang, Encik Musa, Encik Rahim semua ni buat-buat bertenang dulu. Nabi Musa pun 50 tahun baru lulus. Nabi Musa bukan calang-calang Nabi. Salah seorang Nabi yang berpangkat ulul azmi, yang Allah uji dengan ujian yang hebat dengan Fir'aun semua ni kan. Lepas 50 tahun baru lulus. Kita yang tak berapa Nabi kan, tak ada keturunan Nabi sangat, kita ni sabar dulu. Sakat 20 tahun 30 tahun tu pejam-pejam mata je, sabar je dulu dah. Yang penting doa, sabar, minta, tabah. Jangan sangka jahat dengan Allah, sangka baik lah. Allah ni dia nak kita sangka baik. Saya jarang cerita pengalaman peribadi kan, tapi pagi ni saya share lah sikit. Saya dapat baby hak nombor 2 tu, yang lelaki Bam-Bam tu kan. Itu selepas 14 tahun kakak dia. Kakak dia dah 14 tahun baru keluar Bam-Bam tu. Bam-Bam pula lah, Muhammad Fakihuddin. Nama sedap kan. Tapi kena sabarlah ibu-ibu sekalian. Saya doa dengan sangka baik. Yelah, telinga memang bersing lah kan. Ustaz, ni dah besar tu, mana adik? Saya kata kalau buat jadi tak tahu beranak. Tu jawapan macam sakit hati sikit lah kan. Hati dah panas kan. Orang asyik menyindir, bukanlah menyindir, bukanlah semua, kadang-kadang orang gurau. Seorang je nak ustaz katanya kan. Jadi ialah kita percaya rezeki tu Tuhan punya kan, dia atur. Tapi saya hari-hari berdoa tau. Saya doa macam ni, saya kata, ya Allah, aku tetap bersangka baik, satu hari nanti Engkau akan bagi juga aku anak nombor 2. Tapi aku tak tahu bila, ya Allah. Tapi aku tetap sangka baik, Kau akan bagi. Aku percaya benda tu. Itulah doa saya, ibu sekalian. Saya tak pernah kecewa, tak pernah putus asa, tak pernah sangka buruk dengan Allah, tak ada. Itu Allah tak suka. Lama mana kita tak tahu. Rupa-rupa selepas 14 tahun memanglah lama, tapi dia bagi kan. Dia bagi. Sebab kita sangka baik, kita sabar, kita redha. Usaha jalanlah. Usaha kena jalan, bukan doa tidur macam tu je, tak. Usaha jalan. Kan, apa yang kena buat sepatutnya buatlah. Tapi sangkaan baik tu penting. Jangan saya dah lama dah ustaz, jangan. Allah dengar, bukan Allah tak dengar. Tapi masa tu bila sampai, dia mesti bagi pada right time punya. Dia akan bagi masa tu. Tepat masa, bam dia bagi. Macam cerita Sultan Korun tadi tu lah kan, dengan Sultan Pemurah tu. Tepat masa dia mesti bagi. Itu Allah dah susun. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, doa tadi kita minta supaya Allah lindung kita daripada doa-doa yang dia tidak luluskan. Tapi itu hak dia. Kita mampu doa je kan. Wa min doa la yustajabulah. Ya Allah, kami minta lindung daripada doa-doa yang Kau tak perkenankan, ya Allah. Macam itulah. Tapi itu hak Allah. Kita tak boleh cakap apa. Kita jangan kacau kerja Allah. Nah, kerja kita apa? Berdoa. Kerja Allah, lulus tak lulus, itu kerja dia. Walaupun memang Allah janji dalam Quran, siapa minta aku bagi. Kan? Ud'uni astajib lahum, astajib lakum. Kamu minta aku bagi, aku bagi, aku bagi. Tapi ulama bincang pula, aku bagi itu maksud dia yang perlu, bukan yang mahu. Yang mahu semua 30 list yang kita minta tu. Tapi yang perlu sebenarnya untuk diri kita 2 je. Allah bagilah 2 tu. Yang 28 tu nanti dulu kan. Allah tengok sampai saat-saat tertentu sesuai, bam, baru dia bagi. Dia begitu ceritanya. Jadi apa pun jalan cerita kita ni, sabarlah. Doa minta, jangan putus asa, jangan jemu dah. Allah akan bagi. Baik, saya habiskan yang terakhir, ibu sekalian. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Pendek je. Wa fi riwayatin Allahumma inni as'alukal huda wassadad.
Yang bermaksud Nabi mengajar doa, kata Sayyidina Ali, Nabi kata, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Dan menurut riwayat lain, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan kebenaran. Allahu Akbar. Cantiknya doa ni. Nabi ajar kita supaya kita minta pada Allah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, petunjuk ke arah kebaikan. Kita nak buat baik, kita minta, ya Allah, aku memang hari ni nak buat baik, ya Allah, kau tunjuk aku jalan kebaikan tu. Dia akan bagi. Dia akan bagi, ibu sekalian. Kalau tak minta, boleh Ustaz? Boleh, tapi nak cari susah. Tapi bila kita doa, kan, ya Allah, aku nak buat baik pagi ni, ya Allah, tunjuklah jalan kebaikan. Kejap lagi sampailah jalan kebaikan. Dengarlah Ustaz umum sekejap lagi. Kita ada kutipan, itu jalan kebaikan. Bukan payah mana pun, tak payah cari, sekejap lagi takkan umum. Jangan risau, macam biasa, kan. Jadi sebab itulah penting buat baik satu bab, tunjuk jalan. Bila Allah dah tunjuk, maknanya kerja kita lebih mudah, kan. Kerja kita jadi lebih mudah. Memang kita ni insya-Allah, semua yang hadir, yang menonton semua-semua ni, kita yakin orang baik-baik belaka, insya-Allah, kan. Walaupun kita adalah nakal-nakal, degil-degil, lihat-lihat sikit tu, kan. Itu tak boleh nak kata apalah, memang manusia macam tu. Tapi kita sentiasa minta kebaikan dan tunjuk jalan. Itu penting, ibu sekalian. Saya kadang pun doa minta macam tu, ya Allah, aku tunjuklah jalan kebaikan, ya Allah, supaya senang kami nak buat, senang kami nak ikut. Kita tahu jalan tu kadang-kadang susah nak buat, sebab kita tak minta bagi senang. Itu jawapan dia, kan. Sebab kita tak pernah mohon, ya Allah, kau mudahkan urusan aku, tak pernah minta. Itu yang jadi susah. Lepas tu mengadu kat Ustaz. Ustaz boleh buat apa? Boleh dengar je lah. Dia kata, Ustaz, susah lah Ustaz. Datang seorang anak murid, susah lah Ustaz. Mari seorang lagi, susah lah Ustaz. Lama-lama Ustaz yang susah. Bukan korang tahu, aku yang susah nanti, kan. Dia susah, wirid pula susah. Bila nak senang? Kan benda tu jadi doa, kan. Percakapan kita doa. Jadi susah lah nak semayang malam. Dah itu di wiridnya, memanglah susah. Cuba wirid senang, kan. Senang je Ustaz, bangun malam ni, bangun je lah. Bunyi macam senang, kan. Tapi itu doa. Lama-lama dia akan senang, kan. Jadi itu jalan ceritanya, ibu-ibu sekalian. Baik, itu yang boleh saya share sedikit pada pagi ini. Doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tu agak panjang. Itu nanti kita akan sambung pada bulan depan, Isnin pertama bulan November, insya-Allah. Baik. Jadi sebagai kesimpulan akhir, kita tanda situlah dari Sa'ad bin Abi Waqqas tu, kita sambung kemudian. Baik, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ni, muslimin-muslimat, yang pertama sekali, jangan putus harap dan putus asa dengan Allah, dengan rahmat Allah. Apapun, sangka baik. Letak sangkaan baik, letak sangkaan baik. Walaupun apa yang kita dapat tu kita rasa macam tak berapa nak baik, yang kita rasa tak selesa, yang menyedihkan kita, yang menyusahkan kita, tapi sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu ayah sekalian, sementara masih ada nyawa dan masih hidup, inilah peluang terbaik kita untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sesungguhnya. Dan yang ketiga, seperti biasa, jangan tinggalkan majlis ilmu, walau di mana sahaja kita berada, apa keadaan sekalipun, apa cara sekalipun, kita mengaji elok-elok, mudah-mudahan ada kebaikan dan juga manfaat yang Allah berikan kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dalam Dewan Fatimatul Zahra pada pagi ini, dan terima kasih semua yang menonton live pada pagi ini, yang bagi gift semua, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan sebelum saya tangguh, ada beberapa perkongsian ringkas.
ada muslimat minta saya bawa, tapi sebenarnya stok saya dah habis sebenarnya. Saya ada buat, bukan saya buat lah, ada anak murid yang buatkan produk perfume. Nama dia Iman Perfume. Harga RM39 untuk lelaki dan untuk perempuan. Saya buat 2 jenis je. Untuk perempuan tu nama dia Sweet Good Girl. Bau dia memang sedap lah bau dia. Manis sikit. Lelaki punya nama dia Wood. Payah benar kena menyebutnya kan. Dia nak bau oud sikit, tak adalah bau oud kuat sangat, sikit saja. Campuran dia tu. Tapi untuk wanita ni dia dah habis. Saya jual dalam TikTok kan, dia dah habis. Jadi besok kot kalau ada rezeki baru dapat. Tak apalah, itu ke depan nanti kuliah kita akan bawa lah. Akan datang insya-Allah. Baik, untuk pagi ni yang pertama sekali saya mohon kutipan sikit macam biasa untuk Fadil Ustaz Farhan Suhud, sekolah beliau Kompleks Tahfiz Khairiyah, yang alhamdulillah saya dapat ziarah juga akhirnya pada 2-3 minggu lepas. Saya dah cerita dah pada ibu-ibu sekalian. Dan sebahagian, sedikit lah, bukanlah sebahagian, sikit daripada kutipan tu juga saya asingkan untuk tabung kebajikan, insya-Allah kita bantu yang memerlukan. Baik, yang kedua, saya bawa jualan hari ni ada sikit pes ikan bakar petai. Ini yang untuk bukan saya cakap kan, marah pula kan. Ni yang malas nak masak ni. Dia ada hari malas tu, boleh beli lah benda lah kan. Pes ikan bakar petai ni keluaran Ana Ikan Bakar Petai. Dia baru hantar pada saya, stoknya semalam baru sampai dan baru siap. Berbetulan saya dah lama tak jual benda lah ni. Dia pes ikan bakar yang dalam dia ada sambal dan hirisan petai yang halus je hirisan dia. Ada rasa lah biji-biji halus tu. Harga dia satu pack ni RM15. Kandungan berat dia 280 gram. Cara penyediaan dia, tak ada ikan pun tak apa sebenarnya. Dia bukan syarat wajib dia mesti ada ikan, walaupun nama dia ikan bakar petai kan. Tapi kalau saya koyak aja terus tuang dalam pinggan je kan. Makan nasi panas memang 3 pinggan jawab je kan, memang sedap. Dia tidak terlalu pedas. Itu saya kena beritahu lah. Sedang-sedang lah, pedas dia tu sweet gitulah. Kecil. Oh ya ke? Minta ampun. Nak panaskan pun boleh. Kalau jenis yang suka makan panas kan, dia boleh panaskan. Kalau tak, tuang, jalan bismillah, jalan gitu je. Ada dekat belakang tadi, nanti siapa nak boleh ambil lah dan bayar lah. Jangan balik gitu. Dan yang ketiga, untuk umrah Disember, ibu-ibu sekalian, masih lagi kita buka 26 Disember dan balik 6 Januari lah. Masih ada kekosongan. Siapa yang nak join dipersilakan. Harga 8,200 ke 9,200, bergantung pada berapa sebilik. 5 malam di Mekah, 4 malam Madinah, 1 malam di Taif. Dan daripada Mekah ke Madinah kita naik kereta api laju. Daripada Madinah ke Jeddah nak balik tu kita naik bas lah. Sebab kita tak dapat yang Madinah KL, tak dapat. Kita dapat KL Jeddah, Jeddah KL. Itu boleh. Kita akan uruskan sebaiknya lah, insya-Allah. Sebab dia pakai teoris punya visa kan. Dia tak tahulah ada macam mana, tapi saya tanya ejen travel tu, dia kata boleh. Dapat. Maksud dia dapat. Jadi kita tengok macam mana, tapi insya-Allah ada. Tapi 5 liter je kan. Dia dah 10 macam dulu-dulu kita tu tak ada. Yang kecil. Jadi kita dapat tu Saudi Airlines, insya-Allah. Ada sahabat saya Ustaz Roslan Pahang Bentuk yang ada tahfiz tu, bulan 12 ni dia 3 bas tu, tapi tiket tak ada. 3 bas tu dia kata daripada KLIA pergi Bangkok, naik Air Asia. Lepas tu daripada Bangkok terus ke Jeddah naik Thai Airways. Itu je cara yang ada. Sebab tiket bulan 12 memang sangat laris dan licin. Memang licin. Jadi mana yang ada kosong tu grab lah cepat-cepat lah. Dan
malam tadi saya modal Rasul dekat Tasik Biru Kundang, sahabat saya dia kata, Ustaz, ana bulan 12 5 bas semua cancel Ustaz. Tiket tak ada. Jamaah ada, tiket tak ada. Betul. Lepas tu mahal sebab World Cup. Kan Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia kan, start bulan pertengahan 11 sampai pertengahan 12. Tu pun kacau kat tu. Dia ada gangguan juga harga tiket dekat situ. Kan? Jadi siapa yang nak join dipersilakan. Apa-apa boleh roger saya. Kelebihan ikut saya sebab saya yang bawa. Itu je kelebihannya. Itu kelebihan tau, jangan buat main. Kalau ibu-ibu pergi travel A, contoh tak, saya nak ikut travel A, kita pun bayar-bayar, kita bukan tahu siapa bertarif dia, kecuali kalau di promo, okey ni rombongan ni dengan Ustaz Don, contoh tak, kita tahulah. Tapi sebab ni Ustaz Rahim saya bawa, ibu-ibu pun kenal saya, apa-apa senang, itu je kan. Tapi saya bukan paksa ikut saya, ikutlah mana-mana pun tak apa. Okey, baik, jadi itu sahaja. Pes ikan bakar dekat luar sana, luar pintu tu, kat meja luar. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi awal November insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah. Dan sebelum saya serahkan majlis, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.